Jejaran mengkudu berbias kesuma, di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di atas talian kita bersua. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Indah berbalang si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya Amiza binti Aminuddin selaku moderator pada sesi keempat bagi pembentangan Kajian Tindakan Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau KONPI kali kedua tahun 2022 di saluran 6. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan barisan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan kajian tindakan hari ini. Kita mulakan dengan Dr. Faridah Salam dari IPGM dan Profesor Madya Dr. Nadarajan Tambu dari UPSI. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengarkan pembentangan yang pertama dari kumpulan Pink Roses yang diketuai oleh Husni binti Din dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Kertas kajian mereka bertajuk Keserasian BS dan JB meningkatkan minat pelajar bagi subtopik Chemical Cycle. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya daripada kumpulan Pink Roses, Puan Husni binti Din, mewakili ahli kumpulan iaitu Dr. Hidayatul Ilah binti Ahmad Saad dan Puan Nur Hidayah binti Muhammad Saleh daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang ingin membentangkan keserasian BS dan JB meningkatkan minat pelajar bagi subtopik Chemical Cycle. Keserasian bermaksud gabungan ataupun kombinasi antara BS iaitu brainstorming, merupakan percambahan idea yang mana melibatkan penggunaan JB iaitu Genboard, merupakan papan layar putih maya yang bersifat interaktif, meningkatkan minat pelajar dalam subtopik Chemical Cycle. Daripada PDP yang lalu, maka pensyarah telah pun mendapati bahawa PDP hanyalah berlaku secara sehala yang mana pelajar diberi masa untuk mendengar, melihat. Pensyarah akan menyampaikan isi kandungan dan juga akan memberikan idea-idea berkaitan dengan silibus yang ditetapkan. Yang penting sekadar membolehkan bahawa silibus itu habis. Seolah-olah bahawa pelajar hanyalah mendengar tanpa melakukan apa-apa aktiviti semasa pengajaran berlaku. Manakala apa yang berlaku pada pelajar, mereka hanya akan menghafal, mengingat fakta dan konsep tanpa memahami apa sebenarnya yang berlaku ataupun yang terjadi pada fenomena yang tersebut. Jadi dalam arti kata lain, pelajar hanya akan mengikut skema pemarkahan, mengingat fakta-fakta penting tanpa ada rasa untuk mengolah ataupun tanpa ada idea baru yang dikeluarkan. Objektif umum bagi kajian ini ialah mengenal pasti keserasian BS dan JB dalam meningkatkan minat pelajar bagi subtopik Chemical Cycle. Oleh yang demikian, maka pendekatan telah pun diubah demi mencapai objektif khusus. Yang pertamanya untuk meningkatkan peratus markah pencapaian pelajar bagi kitaran karbon, nitrogen dan fosforus. Dan seterusnya meningkatkan minat pelajar belajar melalui aplikasi Genboard iaitu mengikut perkembangan terkini teknologi yang sentiasa berkembang kerana pelajar pada generasi ini lebih cenderung kepada penggunaan telefon bimbit, iPad, tablet dan juga komputer riba. Jadi, persoalan kajian dalam kajian ini
adalah adakah aktiviti BS dan aplikasi JB meningkatkan peratus markah pencapaian pelajar untuk kitaran karbon, nitrogen dan fosforus? Kedua, adakah aktiviti BS dan aplikasi JB meningkatkan minat belajar bagi pelajar melalui aplikasi JamKit? Dalam kumpulan kajian kami telah pun menyasarkan pelajar program matrikulasi selama 2 tahun bagi sesi 2020-2021. Ini melibatkan seramai 19 orang, iaitu terdiri daripada 5 orang pelajar lelaki dan 14 pelajar perempuan. Dan kesemua mereka ini akan kita pilih kerana mengambil kursus sains komputer. Sehubungan dengan itu, amalan pendidikan pensyarah telah pun berubah dengan mengselarikan antara brainstorming dan Jamboard. Sebelum pengajaran bermula, semua pelajar diminta untuk memuat turun aplikasi Jamboard. Kemudian, mereka akan sama-sama berada dalam satu kumpulan berkolaborasi, memberikan idea secara brainstorming dan menulis di atas papan maya Jamboard. Selepas pengajaran, setiap kumpulan akan memaparkan hasil perbincangan ataupun idea mereka pada satu paparan Jamboard. Ini meliputi kitaran karbon, seterusnya kitaran nitrogen dan yang terakhir adalah kitaran fosforus. Jelas terlihat air muka pelajar sangat berseri-seri dan sangat gembira apabila mereka dapat bersama-sama berkolaborasi dan memberikan idea untuk mendapatkan jawapan yang sangat penting pada proses kitaran karbon, kitaran nitrogen dan kitaran fosforus. Dapatan kajian mendapati berlaku peningkatan 100% daripada ujian pra kepada ujian pos. Hanya yang membezakan hanyalah peratus yang besar ataupun yang kecil bagi kumpulan kecemerlangan, kumpulan baik, sederhana dan lemah. Yang penting semua kumpulan-kumpulan ini dapat menjawab dengan betul untuk komponen item biotics, item abiotics, proses dan anak panah. Seterusnya, berdasarkan kemubual, 3 daripada 4 kumpulan berjaya menjawab dengan betul untuk kesemua item yang disoal tadi, kecuali dalam kitaran fosforus, kerana kitaran fosforus ini agak kurang digunakan dalam persekitaran seharian. Walau bagaimanapun, untuk kesemua-semua kumpulan tadi, mereka telah pun berjaya melibatkan kerjasama di antara semua ahli-ahli apabila berlakunya aktiviti brainstorming dan secara menulis di atas papan maya Jamboard. Dan seterusnya, yang terakhir sekali, daripada pemerhatian, wajah-wajah mereka ini sangat ceria dan gembira kerana mereka telah pun berjaya memahami, mengingati dan seterusnya boleh menjawab soalan-soalan yang ditanya dalam soalan untuk peperiksaan. Kesimpulan dari perkajian ini membuktikan keserasian antara Jamboard dan brainstorming dapat menghasilkan pengajaran yang bermakna kerana ianya akan kekal dalam ingatan dan insya-Allah pelajar akan boleh menjawab jawapan yang betul dan mendapatkan markah yang tinggi setelah selama ini menyebabkan mereka agak kurang memahami pengajaran berkaitan dengan chemical cycle. Sekian sahaja perbincangan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan kedua yang diketuai oleh Abdul Rahim bin Cik Ibrahim dari Kolej Matrikulasi Pahang dengan tajuk Meningkatkan Pencapaian Pelajar Fizik SP025 dalam subtopik Perintang Sesiri dan Selari menggunakan VI-T-Flip. Dipersilakan. Kumpulan Prismac Kolej Matrikulasi Pahang akan membentangkan kajian tindakan bertajuk Meningkatkan Pencapaian Pelajar Fizik SP025 dalam subtopik Perintang Sesiri dan Selari menggunakan VT-Flip. Kami terdiri dari saya sendiri, Abdul Rahim bin Cik Ibrahim alias Sharif, Puan Engku Zakiah binti Engku Muda, Cik Rosi Dayah binti Yang dan Puan Norma binti Abdullah. Sebagai pendahuluan untuk kajian ini, kami menggunakan model Chemis and McTaggart 1988 dan kursus yang dipilih adalah kursus Fizik Semester 2 SP025 bagi topik Electric Current and Direct Current Circuit dan subtopik yang difokuskan adalah bagi subtopik Perintang Sesiri dan Perintang Selari. Kami melaksanakan kajian menggunakan alat digital yang diberi nama VT-Flip semasa proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. VT-Flip merupakan singkatan bagi video TikTok dan AnyFlip yang digunakan. Dunia pendidikan masa kini memerlukan pendidik mencari atau meneroka idea baru seiring dengan perubahan semasa sistem pendidikan masa kini. Kami menggunakan VT-Flip seiring dengan keperluan memastikan pembelajaran di bilik darjah lebih bermakna dan berkesan. Menurut Michael Fullen dan Longworthy, pedagogi pembelajaran bermakna baru menghendaki dan memerlukan pelajar mencipta pengetahuan baru dan menyambungnya ke dunia sebenar dengan menggunakan penguasaan alat digital. Selain daripada itu, ia juga melibatkan perkongsian pembelajaran antara pelajar dengan pelajar dan antara pelajar dengan guru. Kenapa kami memilih subtopik Perintang Sesiri dan Perintang Selari? Baiklah, daripada refleksi PDP yang lalu, didapati pelajar lemah dalam mengenal pasti bentuk sambungan litar sesiri dan selari menyebabkan mereka sukar untuk mengira dan memilih rumus yang tepat untuk mengira jumlah rintangan berkesan. Pensyarah pula didapati sukar untuk memahamkan pelajar tentang pengiraan jumlah rintangan berkesan dalam litar dan pensyarah hanya menggunakan PowerPoint semasa Google Meet didapati penggunaan PowerPoint kurang menarik perhatian pelajar. Dapatan dari LKC SP025 dan DP024 didapati 70% calon tidak dapat mengira jumlah rintangan berkesan disebabkan oleh penggunaan rumus rintangan berkesan yang tidak betul dan calon kurang mengetahui gabungan perintang mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Hasil temubual bersama 3 orang pensyarah kanan unit fizik Kolej Matrikulasi Pahang didapati pelajar sukar mengira rintangan berkesan yang melibatkan gabungan litar sesiri dan selari. Temubual bersama pelajar pula menunjukkan pelajar tidak tahu membezakan sambungan litar, pelajar kurang mengetahui gabungan perintah mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan kadang-kadang mereka tertukar formula. Daripada kajian yang telah dijalankan oleh Nur Suryani, Nur Azlinawati dan Wan Razali pada tahun 2018 telah mendapati pelajar menghadapi masalah penguasaan konsep asas litar bersiri dan selari menyebabkan pelajar kurang minat dalam topik elektrik. Manakala, pada tahun 2019 menurut Baizura, mendapati pembelajaran berbentuk multimedia interaktif merupakan kaedah alternatif yang mampu merangsang dan menarik minat pembelajaran pelajar berbanding bahan bacaan buku teks. Fokus kepada kajian yang telah dijalankan adalah kerana pelajar sukar membezakan sambungan litar sesiri dan selari serta pelajar juga menghadapi kesukaran dalam mengira jumlah rintangan berkesan. Sebab terhadap permasalahan tadi adalah pelajar melakukan kesilapan yang sama dari segi membezakan litar serta pelajar menggunakan rumus yang tidak tepat. Ini mengakibatkan pelajar tidak dapat markah penuh di dalam peperiksaan semester program matrikulasi dan juga pelajar kurang berminat untuk belajar subtopik ini. Objektif umum bagi kajian ini adalah untuk meningkatkan pencapaian pelajar kursus fizik SP025 dalam subtopik perintang sesiri dan selari melalui penggunaan video TikTok dan AnyFlip. Objektif khusus pula adalah bagi memastikan 80% pelajar dapat membezakan sambungan litar secara selari dan sesiri serta meningkatkan 80% pencapaian pelajar untuk mengira jumlah rintangan berkesan dalam litar sesiri dan selari. Kumpulan sasaran bagi kajian ini adalah pelajar program matrikulasi SDS 2021-2022 dan setelah kuis dijalankan terhadap semua kelas pengkaji, kelas yang mempunyai min markah terendah telah dipilih. Kelas yang terpilih adalah kelas tutorial 1 DSF04 seramai 24 orang pelajar dari jurusan Sains Fizikal. Kesemua pelajar berbangsa Melayu, 10 orang pelajar lelaki dan 14 orang pelajar perempuan.
Kajian ini dijalankan bermula Januari sehingga Mei 2022 seperti tertera pada catagan berikut. Bagi melengkapkan kajian ini, kami menggunakan dua kitar iaitu kitar 1 dan kitar 2. Untuk kitar pertama, pelajar menggunakan video TikTok yang dihasilkan oleh pensyarah semasa proses PDP. Kemudiannya pelajar diagihkan kepada 4 kumpulan kecil dan dibekalkan soalan berbentuk penyelesaian masalah. Pelajar menyediakan video TikTok mengikut kumpulan dan dikongsi bersama kumpulan lain. Setelah itu, ujian pasca kitar 1 dijalankan menggunakan kuis 3 set A dan analisis ujian pasca dibuat. Bagi kitar kedua pula, pelajar menggunakan AnyFlip yang dihasilkan oleh pensyarah semasa proses PDP. Kemudiannya pelajar dikehendaki menjawab soalan yang disediakan dan ujian pasca kitar 2 dijalankan menggunakan kuis 3 set B. Seterusnya, analisis ujian pasca kitar 2 dibuat. Setelah melaksanakan ujian pra ke atas 24 orang pelajar, didapati 20 orang pelajar masih belum menguasai isi pelajaran. Intervensi kitar pertama dilaksanakan iaitu menggunakan video TikTok. Setelah intervensi pertama dijalankan menggunakan video TikTok, didapati 12 orang pelajar telah menguasai isi pelajaran dengan baik, manakala 8 orang pelajar masih lagi belum menguasai isi pelajaran. Seterusnya, intervensi kedua diteruskan menggunakan AnyFlip semasa proses PDP. Didapati 7 daripada 8 orang pelajar telah pun menguasai isi pelajaran dengan baik dan ianya telah mencapai objektif kajian kami. Ringkasan dapatan kajian adalah seperti berikut. Daripada ujian pra yang dijalankan terhadap 24 orang pelajar, hanya 17% pelajar menguasai isi pelajaran dengan baik. Setelah intervensi kita pertama dijalankan, 60% pelajar telah menguasai isi pelajaran dan juga berlaku peningkatan sebanyak 88% setelah intervensi dijalankan semasa kita kedua. Berlaku juga peningkatan min pada markah bagi setiap ujian iaitu 2.42 bagi ujian pra, 3.9 untuk ujian pasca kita pertama dan 4.5 untuk ujian pasca kita kedua. Baiklah, kita akan teruskan dengan refleksi kajian yang dijalankan. Bagi pengkaji, didapati pelajar mampu menjawab soalan dengan betul dan PDP menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Dari aspek pelajar pula, pelajar menunjukkan minat dan teruja dengan kaedah baru yang digunakan di dalam kelas. Refleksi terhadap kajian yang dijalankan, bagi kekuatan didapati aplikasi ini adalah percuma dan boleh digunakan di mana saja. Boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar yang interaktif serta menggalakkan pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar. Kelemahan kajian didapati ianya memerlukan capaian internet yang stabil untuk mengakses video TikTok dan juga AnyFlip, dan aplikasi sukar digunakan bagi pelajar ataupun pensyarah yang berada di liputan internet yang rendah. Kita boleh menambah baik kreativiti dalam penghasilan video TikTok dan AnyFlip. Sebagai kesimpulan daripada kajian ini, didapati kajian ini telah menambah baik amalan pengajaran pensyarah dan menepati tema KON PPI 2022 iaitu pembelajaran bermakna meneraju pencapaian masa hadapan. Kajian ini juga mampu meningkatkan pencapaian pelajar bagi subtopik perintang sesiri dan perintang selari. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ketiga. Ketuanya iaitu Hazelin Elayana binti Syai'an dari Kolej Matrikulasi Pahang akan membentangkan kertas kajian bertajuk E-Chem-Score, aktiviti pembelajaran bermakna bagi meningkatkan penguasaan pelajar terhadap tajuk termokimia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Hazelin Elayana Syai'an selaku pembentang dan ketua kumpulan Chem Fighters mewakili ahli yang lain iaitu Puan Nur Fariha Abdul Ghani, Puan Chan Jiting dan Puan Lim Kahing akan berkongsi tajuk kajian tindakan kami iaitu E-Chem-Score, aktiviti pembelajaran bermakna bagi meningkatkan penguasaan pelajar terhadap tajuk termokimia. Bagi pendahuluan, mata pelajaran yang dikaji adalah SK025, Chemistry, topik 2, Termokimia. Kumpulan pengkaji berpengalaman mengajar sekitar 15 sehingga 19 tahun. Kepentingan kajian disebabkan oleh kesukaran pelajar memahami konsep entalpi bagi soalan penyelesaian masalah serta meningkatkan kemahiran pembelajaran digital dalam kalangan pelajar. Selain itu, pembelajaran bermakna juga adalah mengembangkan pemikiran kritis, kemahiran menyelesaikan masalah, kreativiti dan inovasi, komunikasi dan kerjasama di kalangan pelajar. Melalui pembelajaran bermakna, pelajar mampu menghasilkan ingatan lebih lama daripada menghafal serta membolehkan pembelajaran sebenar berlaku bagi memudahkan pemindahan dan penggunaan konsep dipelajari kepada dunia nyata. Model kajian yang digunakan adalah Chemist and McTaggart 1988 dengan 2 kitaran. Berikut merupakan andaian pengkaji terhadap PDP di mana pembelajaran aktif dan berpusatkan pelajar boleh dicapai melalui e-pembelajaran serta penggunaan alatan digital dalam pedagogi pembelajaran bermakna. Bagi refleksi PDP yang lalu, bagikan diri pensyarah disebabkan kekangan masa untuk menghabiskan silibus serta kurang latihan tambahan dipantau sewaktu di dalam kelas, di samping bahan bantu mengajar yang tidak pelbagai. Aspek pelajar, kurangnya fokus kepada cara penyelesaian soalan selain tumpuan hanya pada modul tersedia dan penerangan pensyarah, dan ini menyebabkan pelajar tidak dapat menjawab soalan aplikasi dan analisis pada arah C3 dan C4. Faktor persekitaran pula, kurangnya perbincangan serta aktiviti aktif secara berkumpulan disebabkan penjarakan fizikal serta secara dalam talian. Pembelajaran secara individu menambahkan lagi masalah bagi refleksi PDP yang lalu. Kajian memfokus kepada topik 2 termokimia yang menyumbang sebanyak 10 markah daripada keseluruhan 80 markah dalam PSPM 2. Penekanan diberikan kepada konsep serta penulisan persamaan termokimia yang tepat di samping pembinaan kitar Hess dan kitar Bornhaber. Pembelajaran secara dalam talian kurang membantu pelajar lemah memahami isi kandungan. Justru, pembelajaran aktif berbantukan aplikasi digital adalah dipilih sebagai alternatif pendekatan PDP. Implikasi kajian diharap penglibatan pelajar secara aktif dapat meningkatkan perkongsian idea, pemahaman serta pembelajaran yang bersesuaian dengan pelajar dalam keadaan semasa. Objektif umum adalah meningkatkan penguasaan pembelajaran bermakna bagi tajuk termokimia melalui aktiviti dalam E-Chem-Score. Manakala objektif khusus terbahagi kepada 3, di mana yang pertama meningkatkan pencapaian pelajar, yang kedua meningkatkan penglibatan aktif pelajar, yang ketiga meningkatkan penggunaan alatan digital dalam kalangan pelajar melalui aktiviti E-Chem-Score bagi tajuk termokimia. Manakala kumpulan sasaran bagi kitaran pertama terdiri daripada 25 orang pelajar dan kitaran kedua 15 orang pelajar. Pelaksanaan tindakan bermula dengan pengajaran secara hybrid iaitu dalam talian dan bersemuka, diikuti oleh pemilihan kumpulan sasaran dan memasuki kitaran pertama bermula daripada tinjauan masalah, intervensi E-Chem-Score, kitaran pertama serta pemerhatian. Seterusnya, berdasarkan pemerhatian pada kitaran pertama, diteruskan lagi intervensi E-Chem-Score bagi kitaran kedua dan diikuti oleh pemerhatian dan yang terakhir perbincangan, rumusan dan juga pelaporan. Selain daripada itu, pelaksanaan tindakan juga adalah bergantung kepada ataupun mengikut model Chemist and McTaggart 1988 2 kitaran. Pengumpulan data sebelum ataupun data awal bermula dengan analisis markah kuis pendek, seterusnya merekod pandangan awal tidak betul, merekod penglibatan pelajar dalam aktiviti PDP topik termokimia melalui penggunaan borang senarai semak, pemerhatian dan juga penghantaran tugasan melalui pelantar Google Classroom, dan yang terakhir adalah dengan menganalisis ujian pra. Daripada analisis ujian pra mendapati sebanyak 36% pelajar mendapat kurang daripada 6 markah.
Terdapat dua aktiviti dalam kitaran pertama, iaitu yang pertama pengenalan e-poster oleh pensyarah dan yang kedua adalah penghasilan e-poster oleh pelajar. Refleksi daripada aktiviti PDP kitaran pertama mendapati seramai 25 orang pelajar dapat menghasilkan e-poster dengan bantuan pensyarah sebagai pemudah cara sekaligus menguasai kemahiran teknologi digital dan telah memenuhi objektif khusus yang ketiga. Alatan ataupun aplikasi digital yang digunakan iaitu Canva untuk e-poster, Google Classroom dan Kami Extension untuk penandaan, Flipbook digital, video animasi Powtoon dan juga aplikasi TikTok. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti dalam eCam Score serta kebaikannya secara individu dan berkumpulan. Setelah pemerhatian pada kitaran pertama, kajian diteruskan dengan kitaran kedua iaitu penyediaan video TikTok oleh pensyarah bagi aktiviti pertama, manakala penghasilan video TikTok oleh pelajar bagi aktiviti yang kedua. Refleksi daripada aktiviti kitaran kedua mendapati sebanyak 3 kumpulan dapat menghasilkan video TikTok dengan bantuan pensyarah sebagai pemudah cara, seterusnya mencapai objektif khusus yang ketiga. Berikut merupakan pautan video TikTok oleh pelajar beserta muka hadapan video. Penghasilan 3 video TikTok oleh pelajar ini telah berjaya mencapai objektif khusus yang ketiga. Berikut adalah contoh penghasilan video TikTok. Objektif khusus yang pertama dapat dicapai melalui min peningkatan iaitu sebanyak 1.84 apabila analisa perbandingan dibuat antara markah ujian pra dan ujian pasca. Berikut adalah contoh skrip jawapan pelajar bagi ujian pra dan ujian pasca dengan peningkatan markah. Ini merupakan graf perbandingan markah ujian selepas intervensi kitaran pertama dan kitaran kedua dengan min peningkatan sebanyak 2.80. Dan ini mencapai objektif khusus yang pertama. Baiklah, sewaktu melaksanakan aktiviti-aktiviti eCam Score ini, saya dan ahli kumpulan banyak berkongsi idea perbincangan yang isi kandungan topik ini serta dapat peluang eksplorasi aplikasi-aplikasi yang menarik seperti Canva, TikTok yang lebih trending dalam kalangan pelajar sekarang. Saya juga dapat berbagai input daripada perkongsian material topik ini dalam bentuk video dan flipbook digital. Memang menarik sebenarnya dan perlu tambahkan lagi aktiviti seperti ini kerana pelajar pun seronok selain membaca modul saja. Pendapatan analisis item soal selidik terhadap aktiviti eCam Score oleh pelajar. Min tertinggi adalah pada skala 5 dengan 86.60%. Pandangan akhir pelajar melalui Telegram dan juga temu bual tidak berstruktur. Pemerhatian juga boleh dilihat melalui penglibatan pelajar dalam aktiviti PDP topik termokimia, di mana objektif kajian khusus yang ketiga telah dicapai. Jadual menunjukkan analisis item soal selidik bagi kitaran kedua iaitu penyediaan video TikTok, di mana min tertinggi adalah pada skala 5 dengan nilai 96%. Berikut adalah refleksi pelajar terhadap aktiviti eCam Score, di mana ia dapat membantu meningkatkan kefahaman di samping menambah kemahiran teknologi digital. Bagi refleksi pensyarah, ia dapat memudahkan pengajaran pensyarah di samping menarik perhatian serta menimbulkan minat pelajar semasa di dalam kelas. PDP dapat berlangsung dengan lebih aktif dan menarik serta pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berpusatkan pelajar. Aktiviti eCam Score secara berkumpulan melatih pelajar melakukan perbincangan secara lebih aktif, berdisiplin dan bertanggungjawab. Tetapi, tambahan masa diperlukan bagi memastikan pelajar menguasai isi kandungan tajuk termokimia sebelum menghasilkan e-poster dan juga video TikTok. Kesimpulan daripada kajian, aktiviti eCam Score adalah selari dengan pembelajaran masa kini iaitu pembelajaran abad ke-21. Aktiviti dalam eCam Score kitaran pertama dan kitaran kedua dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam tajuk termokimia. Objektif umum dan khusus kajian tercapai serta memacu ke arah ciri-ciri pembelajaran bermakna. Selain daripada itu, pengkaji dapat mendeskripsi amalan sendiri untuk ditambah baik melalui tindakan berterusan dengan membuat refleksi berdasarkan data yang diperolehi. Sekian, terima kasih.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan keempat. Dijemput Nur Zarifah Syazana binti Hamzah dari Kolej Matrikulasi Kelantan dengan kertas kajian bertajuk Penggunaan Virtual Gallery Walk dalam pembelajaran subjek kimia sejarah atas talian di Kolej Matrikulasi Kelantan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Nur Najihah binti Kamarudin mewakili ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Puan Nur Syuhada binti Rahim, Puan Nur Zarifah Syazana binti Hamzah, Puan Suhaibah binti Mustafa dan Puan Siti Fatimah binti Mat Solhi. Kami dari Unit Kimia Kolej Matrikulasi Kelantan. Tajuk R&D kumpulan kami ialah penggunaan Virtual Gallery Walk dalam pembelajaran subjek kimia secara atas talian di Kolej Matrikulasi Kelantan. Sebagai pengenalan, akibat dari pandemik COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan telah dijalankan di negara kita dan memberi kesan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Oleh itu, pensyarah telah mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21 iaitu Gallery Walk yang dijalankan secara virtual menggunakan alat digital Google Jamboard dan Google Breakout Room dalam subjek kimia di Kolej Matrikulasi Kelantan. Refleksi PDP yang lalu, hasil refleksi yang dijalankan oleh pensyarah mendapati pelajar menunjukkan sikap tidak aktif dan tidak fokus dalam kelas secara atas talian. Pelajar juga tidak berkomunikasi dengan rakan sekelas oleh kerana mereka tidak mengenali antara satu sama lain. Selain itu, pensyarah juga menghadapi kekangan untuk menarik minat pelajar dan melaksanakan pembelajaran berpusatkan pelajar serta menjalankan aktiviti secara berkumpulan. Hasil refleksi pelajar pula, pelajar menyatakan berasa tertekan akibat tidak dapat fokus disebabkan persekitaran di rumah dan pelajar juga tidak dapat berbincang dengan rakan sekelas kerana mereka masih malu untuk bergaul sesama mereka. Pelajar juga menyatakan mereka mengalami kesukaran dalam berkomunikasi dan kurang memberi kerjasama dengan pensyarah semasa aktiviti berkumpulan dijalankan. Kajian kami berfokuskan kepada kesukaran yang dihadapi oleh para pensyarah iaitu pelajar kurang melibatkan diri secara aktif semasa menjalankan aktiviti berkumpulan yang dijalankan secara atas talian. Selain itu juga, pelajar kurang berkolaborasi dengan rakan sekelas dan ini menyebabkan pelajar kurang keyakinan untuk berkongsi idea dan pendapat semasa pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Objektif umum kajian kami ialah mengaplikasikan strategi pembelajaran abad ke-21 iaitu Virtual Gallery Walk dalam PDP secara atas talian. Manakala objektif khusus pula mengenal pasti tahap penerimaan pelajar terhadap Virtual Gallery Walk dalam PDP secara atas talian dan menggalakkan pembelajaran kolaboratif antara pelajar semasa PDP dijalankan secara atas talian. Kumpulan sasaran dalam kajian kami terdiri daripada 45 orang pelajar jurusan sains sistem 2 semester Kolej Matrikulasi Kelantan dan kumpulan sasaran ini dipilih secara persempinan rawak mengikut kelas. Bagi perancangan dan pelaksanaan tindakan, kaedah kutipan data adalah pensyarah mengenal pasti apakah masalah yang dihadapi oleh pelajar. Analisis tinjauan masalah pula, pelajar mendapati pelajar sangat pasif dan pensyarah terpaksa bertanya berkali-kali untuk mendapatkan respon dari pelajar. Untuk pengumpulan data, bagi tindakan atau aktiviti PDP, carta berikut menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan Virtual Gallery Walk yang dijalankan secara atas talian.
Kami telah menjalankan pelaksanaan Virtual Gallery Walk yang pertama iaitu telah dijalankan pada 9 Ogos 2021 secara Google Meet di mana pada Virtual Gallery Walk yang pertama, perbincangan kumpulan dalam breakout room dan tiada interaksi yang berlaku, hanya seorang ahli yang melukis struktur Lewis di papan Jamboard pada checkpoint masing-masing dan pelajar hanya berinteraksi di chat box dalam aplikasi Google Meet. Hasil temu bual bersama pelajar mendapati pelajar tidak berinteraksi kerana tidak biasa dengan rakan sekumpulan. Selain itu, disebabkan oleh pautan internet yang lemah, pelajar tidak dapat membuka pautan Jamboard dan disebabkan ketiadaan stylus pen juga, pelajar tidak dapat melukis struktur Lewis. Langkah penambahbaikan yang telah dilakukan oleh pensyarah iaitu dengan melantik seorang pelajar yang mempunyai komputer riba atau tablet serta kelajuan internet yang tinggi untuk berkongsi paparan semasa sesi perbincangan dilakukan. Pensyarah juga telah menyediakan gambar-gambar ikatan, elemen dan juga elektron supaya memudahkan pelajar untuk menyusun gambar. Okey, seterusnya pelaksanaan Virtual Gallery Walk yang kedua yang telah dijalankan pada 11 Ogos 2021 secara Google Meet mendapati pelajar dalam PDP, perjalanan PDP berjalan secara lancar. Pelajar sudah bersedia dan mengetahui peranan dan tindakan yang perlu dilakukan dan mereka beredar ke link room masing-masing. Seorang ahli kumpulan yang dilantik berkongsi paparan skrin yang menunjukkan papan Jamboard pada checkpoint masing-masing dan mereka mula berinteraksi secara verbal. Hasil refleksi dari Virtual Gallery Walk yang kedua, pelajar telah memberi respon yang baik dan menunjukkan sikap yang positif terhadap aktiviti berkumpulan yang dijalankan secara atas talian. Kaedah pengumpulan data adalah daripada pemerhatian dan juga soal selidik. Hasil dapatan melalui pemerhatian, pelajar dapat berkomunikasi dengan baik antara rakan sekumpulan dan memberi respon serta dapat menilai hasil kerja kumpulan lain dengan menggunakan sticky note digital dalam Jamboard. Dan ini adalah hasil kerja pelajar mengikut checkpoint masing-masing pada paparan Jamboard. Okey, hasil dapatan kajian melalui soal selidik menunjukkan tahap penerimaan pelajar terhadap strategi Virtual Gallery Walk yang merangkumi 4 aspek iaitu keseronokan, kebergunaan, kemudahgunaan dan sikap menunjukkan tahap yang tinggi. Okay, dari segi skor min, aspek keseronokan menunjukkan skor min yang tertinggi. Okey, bagi cadangan penambahbaikan untuk kajian kami, yang pertama adalah pembelajaran kolaboratif secara bersemuka dengan menggunakan projektor untuk membentangkan hasil pelajar dalam paparan Jamboard. Yang kedua, mempelbagaikan penggunaan alat digital yang mempunyai fungsi yang sama seperti classroom screen ataupun whiteboard.v. Okey, yang ketiga, merancang penggunaan masa dengan teliti dengan mengambil kira tahap keupayaan pelajar. Yang keempat, menjalankan Virtual Gallery Walk dalam beberapa siri untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan penyelesaian. Dan yang kelima, menyediakan kemudahan capaian internet dan setiap pelajar perlu mempunyai gadget seperti telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Secara kesimpulannya,
Penggunaan strategi ini telah menunjukkan perubahan terhadap tingkah laku pelajar dalam pembelajaran mereka. Selain itu juga, strategi ini dapat membantu pensyarah melaksanakan kaedah pembelajaran abad ke-21 dengan lebih kreatif dan sempurna. Kajian ini juga membuktikan pembelajaran kolaboratif dan berpusatkan pelajar masih boleh dijalankan walaupun secara atas talian. Setakat ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan kelima. Kumpulan ini diketuai oleh Roslia binti Yusuf dari Kolej Matrikulasi Pahang. Kertas kajian mereka bertajuk Penggunaan Edpuzzle dalam topik Geometrical Optics bagi pelajar fizik sistem 2 semester SP025. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nik Najah binti Nek Rakami dari kumpulan Ed4U daripada KMPH ingin membentangkan hasil penyelidikan kami pada tahun 2022 ini yang membawa tajuk penggunaan Edpuzzle dalam topik Geometrical Optics bagi pelajar fizik sistem 2 semester SP025. Untuk pengetahuan semua, topik Geometrical Optics adalah merupakan topik yang ketujuh di dalam CS dan fokus kajian kami adalah topik pada subtopik 7.1 iaitu Reflection at a Spherical Surface. Berdasarkan kepada CS kami, di dalam subtopik ini pelajar perlu menyatakan definisi istilah-istilah, pelajar perlu melakarkan gambar rajasina bagi cermin dan kanta dan pelajar perlu tahu menggunakan formula dalam topik Geometrical Optics. Latar belakang kajian kumpulan kami adalah menggunakan model gelung kajian tindakan Chemist and McTaggart 1988 yang melibatkan 2 cycle. Kami berminat untuk membuat kajian ini adalah hasil daripada refleksi kendiri pensyarah serta perbincangan bersama rakan sejawat. Yang pertama adalah pensyarah telah memuat naik video PDP di laman YouTube tetapi tidak tahu sejauh mana pelajar telah menonton video tersebut. Yang kedua adalah pensyarah tidak dapat menilai kefahaman pelajar dalam topik ini dan yang ketiga pensyarah menganggap konsep ini sebagai konsep asas yang mudah tetapi tidak bagi pelajar. Bagi refleksi terhadap pelajar pula, berdasarkan pemerhatian dan ujian pra, kami dapati pelajar lemah dalam melakarkan gambar rajasina. Seterusnya, pelajar tidak dapat menggunakan formula dengan betul dan pelajar juga keliru dalam menentukan tandaan positif atau negatif di dalam persamaan dan pelajar tidak dapat menyelesaikan soalan dengan baik. Berikut adalah hasil keputusan ujian pra bagi menguji sejauh mana kefahaman konsep pelajar di mana kita dapati markah mereka adalah kurang memberangsangkan. Maka fokus kajian kami yang pertama adalah untuk meningkatkan fokus pelajar untuk menonton video PDP, seterusnya meningkatkan kemahiran menjawab soalan dan membantu proses pembelajaran supaya menjadi lebih efisien dan seronok. Objektif kajian kami adalah untuk meningkatkan pencapaian pelajar fizik SP025 dalam topik Geometrical Optics melalui penggunaan aplikasi Edpuzzle dan memastikan pelajar menonton video PDP sehingga selesai. Untuk pengetahuan semua, kumpulan sasaran kami melibatkan pelajar program 1 tahun SDS iaitu modul 1 dan bilangan pelajar adalah seramai 22 orang dan semuanya adalah berbangsa Melayu. Seperti mana yang telah saya maklumkan, di awal pembentangan, kumpulan kami bersetuju untuk menggunakan model gelung Chemist and McTaggart yang melibatkan 2 kitaran. So, kitaran pertama kami, di dalam kelas tutorial, kami akan menerangkan tentang topik Geometrical Optics. Kemudian, berlakulah soal jawab lisan semasa proses pengajaran tersebut dan aktiviti pertama kami adalah menggunakan PowerPoint dan melaksanakan ujian pra menggunakan aplikasi Google Form. Dan aktiviti kedua, kami akan memuat naikkan video PDP kami melalui aplikasi YouTube dan kemudian akan menjalankan ujian pasca yang pertama menggunakan aplikasi Google Form. So, untuk pengetahuan, ujian pra dan juga ujian pasca pertama adalah merupakan soalan yang sama.
Bagi kitaran yang kedua pula, kami merancang menjalankan aktiviti yang ketiga iaitu pelajar menggunakan aplikasi Edpuzzle dan kemudian aktiviti yang keempat kami akan menjalankan ujian pasca yang kedua terhadap pelajar menggunakan aplikasi Edpuzzle. Berikut adalah catatan kumpulan kami bermula pembentukan kumpulan sehingga pembentangan dijalankan. Pelaksanaan tindakan seperti mana yang telah kami rancangkan iaitu kitaran pertama melibatkan dua aktiviti, aktiviti pertama dan aktiviti yang kedua. Berikut adalah bukti pelaksanaan kitaran yang pertama. Seterusnya ini adalah bukti bagi pelaksanaan kitaran yang kedua. Daripada analisis perbandingan antara ujian pra dan ujian pasca iaitu pasca yang pertama dan kedua, kesemua sampel pelajar iaitu seramai 22 orang menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. Daripada hasil pemerhatian kami dan juga analisis ujian pasca yang kedua, kami dapat simpulkan di sini terdapat beberapa kelebihan Edpuzzle. Yang pertama adalah kami dapat memantau perkembangan tontonan video oleh pelajar. Seterusnya, pelajar ini tidak boleh melangkau bahagian-bahagian yang tertentu. Dan melalui aplikasi Edpuzzle ini, ia akan memaparkan terus markah yang diperolehi oleh setiap pelajar dan seterusnya akan menjimatkan masa pensyarahlah dari segi untuk menganalisis data markah. Sebagai refleksi dan kesimpulan, bagi refleksi pensyarah, kita dapati ini merupakan alat bantu mengajar yang berkesan. Pensyarah juga dapat melihat pencapaian pelajar sejurus selepas mereka menjawab soalan yang diberikan dan aplikasi Edpuzzle ini akan memaparkan terus markah yang diperolehi oleh setiap pelajar dan ini akan menjimatkan masa pensyarah untuk menganalisis data. Bagi pelajar pula, bagi refleksi untuk pelajar akan lebih berkeyakinan menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan dan ini akan menarik minat pelajar supaya belajar dengan lebih efisien dan juga berfokus. Semasa menjalankan kajian ini terdapat sedikit cabaran dan juga penambahbaikan yang kita boleh fikirkanlah. Okay. Yang pertama dari segi cabarannya adalah penggunaan data internet lah dalam mengakses aplikasi Edpuzzle. So aplikasi ini juga agak membosankan bagi setengah pelajar disebabkan oleh melangkau video-video yang telah dikongsikan dan juga terdapat soalan-soalan yang boleh kita selitkan di dalam aplikasi tersebut. Okey, cadangan penambahbaikannya yang pertama adalah kita perlu memantapkan kemahiran penggunaan aplikasi Edpuzzle ini di kalangan pensyarah dan ianya boleh dilaksanakan di luar waktu PDP dan aplikasi ini boleh diperluaskan penggunaannya kepada semua topik fizik dan juga boleh melibatkan subjek lain selain daripada fizik. Berikut adalah bibliografi bagi rujukan kajian kami dan terdapat 3 je lah yang kami letakkan di sini, yang selainnya adalah di dalam laporan. Sekian, terima kasih dari kami.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan ke-6. Dijemput Ketua Kumpulan Noraza binti Wahab dari Kolej Matrikulasi Kedah dengan kertas kajian bertajuk Penggunaan Kod AR Augmented Reality dalam topik Geometrical Optics untuk meningkatkan kemahiran pelajar melukis rajah sinar. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Noraza mewakili kumpulan kami iaitu kumpulan Envision akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu penggunaan kod AR Augmented Reality dalam topik Geometrical Optics untuk meningkatkan kemahiran pelajar melukis rajah sinar. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Nurul Izzati binti Mat Hassan, Noraza binti Wahab, Nurul Husna binti Safian Sawi dan Nasihah Sakinah binti Abdul Syukur. Tajuk kajian kami seperti yang telah ditunjukkan dalam slide sebelum ini iaitu penggunaan kod AR dalam topik Geometrical Optics untuk meningkatkan kemahiran pelajar melukis rajah sinar. Topik Geometrical Optics merupakan topik ke-7 dalam silibus semester kedua di Kolej Matrikulasi. Topik ini merupakan topik yang bersifat abstrak dan sukar difahami pelajar. Oleh sebab itu topik ini dipilih dalam tajuk kajian kami kerana dia merupakan salah satu topik yang sukar untuk pelajar fahami. Manakala pendekatan pengajaran yang kami gunakan adalah dengan menggunakan model 5E yang diperkenalkan oleh Stevenson dan Adawi, di mana kami menggunakan aplikasi Zapar sebagai salah satu interaktif tool di dalam kajian kami dengan menggabungkan, di mana dalam aplikasi Zapar ini kami menggabungkan perisian Screencast-O-Matic dan Samsung Note bagi menunjukkan langkah melukis rajah sinar pada kantar cembung dan kantar cekung. Selain itu, interaktif tool yang kedua yang kami gunakan adalah PhET Simulation secara online. Refleksi amalan ataupun pengajaran dan pembelajaran lalu. Pelajar yang mempelajari topik ini menghadapi kesukaran untuk memahami konsep berkaitan dengan fenomena optik sama ada semasa pra-pengajaran maupun pada pasca arahan. Ditambah pula dengan situasi pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia kini, di mana pendekatan pengajaran secara konvensional adalah semakin sukar untuk dilaksanakan. Pengajaran lebih tertumpu kepada pengajaran secara online. Pensyarah pula mendapati bahawa pelajar seringkali tidak melukis arah anak panah yang betul dan menunjukkan arah sinar tuju dan biasan. Selain itu, pelajar juga sukar untuk menentukan ciri-ciri imej akhir yang terhasil kesan daripada pantulan cahaya di dalam cermin. Keempat, fokus kajian kami ataupun isu keprihatinan objektif kajian. Bagi kajian ini, kami fokus kepada kemahiran melukis rajah sinar berbanding kaedah penghafalan bagi menyelesaikan masalah untuk menentukan ciri-ciri imej akhir dalam topik geometrical optics. Selain itu, fokus kami juga adalah kepada aplikasi penggunaan kod Zapar iaitu AR bersama video interaktif PhET Simulation untuk memberi kesan pembelajaran yang lebih efektif, terutamanya dalam melukis rajah sinar dan bagi cermin cekung dan cermin cembung. Selain itu, fokus kami juga tertumpu untuk menggalakkan pelajar membuat penerokaan sendiri melalui bahan-bahan yang disediakan oleh pensyarah bagi memahami konsep geometrical optik yang bersifat abstrak. Penggunaan bahan teknologi yang sangat interaktif bagi menarik minat pelajar untuk memahami dan membantu meningkatkan daya imajinasi yang diperlukan untuk mempelajari konsep geometrical optik. Pelaksanaan kajian, pelaksanaan tindakan. Bagi kajian ini, kami menggunakan
persampalan daripada pemilihan pelajar dari program 2 tahun, iaitu pelajar daripada aliran sains hayat, di mana teknik persampalan yang kami gunakan adalah teknik persampalan secara rawak dengan saiz sampel sebanyak 13 orang pelajar daripada kelas P1 T3. Kaedah pengajaran pula adalah kami menggunakan kaedah pengajaran secara teradun, pembelajaran teradun, flipped classroom, di mana kami mengaplikasikan model 5E di dalam pembelajaran ini. Dalam model 5E terbahagi kepada 5 fasa, iaitu engagement, pelibatan, exploration, penerokaan, explanation, penerangan, elaboration, pengolahan dan evaluation, penilaian. Di sini kami dah membahagikan setiap fasa kepada komponen pembelajaran, kepada kedua komponen pembelajaran, iaitu tidak bersemuka dan bersemuka. Okey, di sini diterangkan dengan lebih detail lagi mengenai fasa pembelajaran. Untuk fasa pertama dan fasa kedua, iaitu fasa penglibatan dan penerokaan, kami menggunakan alat bantuan mengajar bagi fasa pertama, penglibatan, iaitu QZ, di mana pelajar diminta untuk menonton video dan menjawab soalan berdasarkan video yang diberikan. And then fasa kedua adalah fasa penerokaan. Pelajar melakukan penerokaan melalui poster AR yang disediakan, dan juga melakukan penerokaan dengan menjawab soalan berkaitan dengan aplikasi penggunaan cermin jekung dan cembung dalam menghasilkan ciri-ciri imej yang tertentu melalui fact simulation. Di sini bagi fasa kedua, alat bantuan mengajar yang digunakan adalah poster AR dan juga fact simulation. Baiklah, fasa yang seterusnya adalah fasa ketiga. Fasa ketiga adalah pembelajaran secara bersemuka, iaitu penerangan. Di sini pelajar disediakan dengan lebaran kerja, di mana lebaran kerja yang disediakan diberikan kepada pelajar melalui Google Classroom. Fasa seterusnya adalah pengolahan. Pengolahan iaitu pensyarah menyediakan image based worksheet, di mana pelajar diminta untuk memberi penerangan tentang jawapan mereka berdasarkan image based worksheet yang disediakan oleh guru tadi. Dan guru akan bertindak sebagai facilitator untuk membentulkan miskonsepsi pelajar jika terdapat kesalahan bagi soalan yang diberikan. Baiklah, fasa yang kelima iaitu fasa penilaian. Pelajar diminta oleh guru untuk menjawab 2 soalan dan guru akan menilai pemahaman pelajar ketika pelajar menjawab soalan tersebut. Di mana pelajar boleh membuat refleksi daripada 2 soalan yang mereka jawab tadi. Alat bantuan mengajar yang digunakan oleh guru dalam menilai pelajar adalah lembaran kerja. Ini adalah interface pemerhatian pada fasa penerokaan, interface bagi fact simulation dan interface bagi AR. Pemerhatian pada fasa penerangan ini adalah contoh jalan kerja pelajar bagi fasa explanation ataupun penerangan. Ini adalah pemerhatian pada fasa pengolahan. Slide ini menunjukkan image based worksheet bagi cermin dan kanta yang disediakan oleh guru. Di mana kalau diperhatikan bagi image based worksheet yang pertama, ini menunjukkan contoh bagi cermin, dan image worksheet yang kedua contoh bagi kanta. Di mana kaedah image based worksheet ini mampu membantu pelajar untuk menganalisis proses konsep cahaya, di mana cahaya akan terpantul apabila melalui cermin dan cahaya akan terbias apabila melalui kanta. Perhatian pada fasa penilaian, evaluation. Di sini ditunjukkan jalan kerja pelajar yang menjawab soalan-soalan yang disediakan oleh guru di dalam fasa penilaian. Pemerhatian dan dapatan kajian. Jadual ini menunjukkan
Perbandingan peratusan skor ujian pra dan ujian pos. Didapati bagi ujian pra, nilai markah pelajar menunjukkan tahap pencapaian yang semakin meningkat. Refleksi dan kesimpulan. Secara kesimpulannya, penggunaan AR iaitu melalui aplikasi Zafar dapat membantu pelajar melukis gambar raja sinar dengan betul. Selain itu, penggunaan AR juga dapat meningkatkan kemahiran pelajar melukis gambar raja sinar. Dengan pelajar dapat menentukan ciri-ciri akhir imej yang terbentuk daripada gambar raja sinar. Selain itu, melalui gabungan interaktif tool iaitu stimulasi PAD bersama-sama AR dapat membantu meningkatkan kefahaman pelajar melukis gambar raja sinar. Sekian dulu daripada kumpulan kami. Terima kasih.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ke-7. Ketuanya iaitu Faizah binti Abu Bakar dari Kolej Matrikulasi Kedah akan membentangkan kertas kajian bertajuk Meningkatkan Pencapaian Pelajar dalam Mekanisme Penukar Gantian Radikal Bebas menerusi kaedah Blank Space Zombie Zone. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Faizah binti Abu Bakar dari kumpulan Evolution akan membentangkan tajuk kajian kumpulan kami iaitu Meningkatkan Pencapaian Pelajar dalam Mekanisme Penukar Gantian Radikal Bebas menerusi kaedah Blank Space Zombie Zone. Kumpulan Evolution diketuai oleh Puan Faizah Abu Bakar dengan ahli-ahlinya Puan Zurina Johari, Puan Samira Ufalli dan Puan Aimi Baiduri Syamsuddin. Kami semua merupakan pensyarah di Unit Kimia Kolej Matrikulasi Kedah dengan pengalaman mengajar subjek kimia melebihi 15 tahun. Berikut merupakan paparan alat pengajaran yang kami hasilkan iaitu Blank Space Zombie Zone. Mekanisme penukar gantian radikal bebas terkandung dalam subjek kimia SK025 topik 5 hidrokarbon alkin. Untuk menguasainya, pelajar perlu faham, menghafal dan menyesuaikan langkah-langkah tindak balas mengikut sebatian organik yang diberikan. Pelajar beranggapan bahawa konten ini adalah sukar dan pensyarah kebiasaannya menggunakan kaedah penerangan lisan menggunakan nota kuliah. Justeru itu, kumpulan penyelidik bersepakat untuk mengkaji isu ini dengan tujuan menghasilkan penambahbaikan PDP. Berikut merupakan sumber-sumber pernyataan masalah bagi subtopik 5.1. Didapati majoriti pelajar yang dikaji mendapat markah rendah dalam kuis 5. Bengkel PDP BMKPM pada 2015 juga melaporkan kewujudan masalah pelajar dalam menguasai mekanisme tindak balas. Laporan kerja calon bagi peperiksaan akhir semester untuk 3 tahun yang tertera juga menunjukkan eviden kesalahan pelajar dalam mekanisme tindak balas. Berdasarkan pengalaman pensyarah pula, pelajar kebiasaannya tidak menjawab soalan nombor 7 dalam tutorial 5 serta tidak yakin menjawab soalan oleh pensyarah. Merujuk silibus kimia, pelajar perlu menguasai mekanisme tindak balas ini kerana berkaitan dengan subtopik yang berikutnya. Domain kognitif yang ingin dicapai adalah aras mengingat, memahami dan aplikasi. Fokus kajian kami adalah membantu pelajar untuk menghafal langkah-langkah mekanisme, memahami pergerakan anak panah dan pembentukan bahan serta menulis persamaan pergerakan anak panah dan struktur kimia. Objektif umum, meningkatkan pencapaian dalam subtopik 5.1 Alkana, mekanisme penukar gantian radikal bebas. Manakala bagi objektif khusus, pertama, menghafal langkah-langkah mekanisme menerusi YouTube analogi zombie. Kedua, memahami pergerakan anak panah, pembentukan radikal bebas dan produk menerusi YouTube kuliah. Ketiga, menulis persamaan pergerakan anak panah, struktur kimia reaktan atau produk menerusi latihan interaktif di live worksheet, quizzes dan Google Forms. Reka bentuk kajian adalah berpandukan kitaran PDCA. Kumpulan sasaran adalah 15 pelajar tutorial DST14. Kelas ini dipilih kerana mencatatkan markah terendah dalam kuis 5 berbanding kelas pensyarah yang terlibat dalam kajian ini. Intervensi dimulakan dengan penyediaan bahan bantu mengajar Blank Space Zombie Zone. Seterusnya, melaksanakan intervensi PDPC. Berikutnya adalah refleksi, pemerhatian dan analisis dapatan markah ujian pra dan post. Dan akhir sekali adalah tindakan penambahbaikan. Blank Space Zombie Zone. Penyelidik menggunakan aplikasi Blank Space kerana telah disediakan dalam portal D5 oleh KPM. Akses adalah percuma. Perkongsian bahan PDP dalam pelbagai sumber dan format dalam satu paparan dan satu pautan sahaja serta mudah digunakan. Antara format bahan PDP yang dimuatkan dalam Blank Space Zombie Zone adalah pautan YouTube, live worksheet, quizzes, Google Forms dan fail PDF. Penyelidik juga telah menghasilkan video animasi dengan menggunakan analogi watak zombie. Zombie merupakan antara karakter yang popular pada masa kini. Watak ini digunakan untuk memudahkan hafalan kronologi
psikologi proses yang berlaku dalam mekanisme tindak balas. Dapatan kuis 5 pra menunjukkan majoriti 73% pelajar mendapat markah kurang daripada markah sasaran unit kimia iaitu 8/10 atau 80%. Selepas intervensi PDPC Blend Space Zombie Zone dilaksanakan, kuis 5 post menunjukkan 100% pelajar mendapat markah melebihi sasaran. Walau bagaimanapun terdapat 4 pelajar tidak mendapat markah penuh kerana kesalahan menjawab soalan melibatkan langkah 2 propagation. Bagi latihan live worksheet, hanya seorang pelajar tidak mendapat markah penuh kerana kesalahan anak panah pembelahan homolitik. Bagi latihan quizzes, 4 pelajar tidak mendapat markah penuh kerana kesalahan mengenal pasti jenis tindak balas dan struktur sebatian bergelang. Satu tinjauan tentang keberkesanan telah dijalankan menerusi Google Forms terhadap pelajar yang dikaji. Data dianalisis menggunakan nilai peratus. Didapati 100% pelajar cenderung setuju atau sangat setuju bahawa alat pengajaran Blend Space Zombie Zone berkesan dalam meningkatkan penguasaan dan minat pelajar dalam subtopik ini. Selain itu, seorang pensyarah SME di KMK turut menjawab tinjauan dan memberikan maklum balas sangat setuju akan keberkesanan Blend Space Zombie Zone. Antara komen yang diterima adalah pendekatan animasi dan analogi dapat menarik minat pelajar. Refleksi dan penambahbaikan. Antara kekuatan alat pengajaran Blend Space Zombie Zone adalah kemudahan capaian pelbagai bahan PDP dalam satu pautan saja, penceritaan watak zombie, pembelajaran kendiri, perkongsian mudah dan tidak melibatkan kos penggunaan kertas. Manakala kelemahan adalah aplikasi Blend Space, satu box muat satu pautan saja dan tiada fungsi hyperlink pada paparan tag. Untuk video, tiada analogi pergerakan anak panah step 2 dan bunyi muzik latar yang agak kuat. Antara penambahbaikan adalah membuat latihan interaktif di top worksheet, menambah plot cerita zombie dan kawalan suara serta muzik latar video. Bagi pelajar, berlakunya penerapan amalan pembelajaran kendiri, pentaksiran kendiri dan peningkatan pencapaian dalam subjek kimia. Pensyarah pula dapat menambah pengetahuan tentang aplikasi Blend Space yang seterusnya meningkatkan prestasi pengajaran. Unit kimia pula mendapat koleksi bahan bantu mengajar menerusi perkongsian di Telegram PDP Unit Kimia. Secara keseluruhannya, kerjasama dalam kalangan pensyarah berjaya meningkatkan prestasi pengajaran menerusi penghasilan Blend Space Zombie Zone. Alat pengajaran ini terbukti mampu meningkatkan prestasi pelajar dalam subjek kimia.
Kita teruskan dengan pembentangan dari kumpulan ke-8 iaitu kumpulan terakhir bersama Ketua Kumpulan Kang Kui Wei dari Kolej Matrikulasi Kedah. Kertas kajian mereka bertajuk RV-TAP dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian soalan pemboleh ubah rawak. Dipersilakan. Salam sejahtera. Tajuk kajian tindakan kumpulan GMAX adalah RV-TAP dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian soalan pemboleh ubah rawak. Topik pemboleh ubah rawak merupakan topik yang tidak pernah dipelajari oleh pelajar di sekolah menengah. Markah peruntukan untuk PSPM 2 bagi topik pemboleh ubah rawak adalah paling banyak iaitu sebanyak 32 markah. Ramai pelajar gagal mendapat markah yang tinggi dalam subjek SM025 disebabkan tidak dapat menguasai topik pemboleh ubah rawak ini. Dengan mengamalkan pedagogi abad ke-21 dan konsep pedagogi pembelajaran bermakna, pensyarah berupaya untuk mencapai kemajuan pelajar dengan membantu pelajar meningkatkan kemahiran membeza formula dalam topik pemboleh ubah rawak. Daripada refleksikan diri pensyarah, pemboleh ubah rawak merupakan topik yang mengelirukan pelajar. Pelajar tidak dapat membezakan fungsi bagi kedua-dua pemboleh ubah rawak, iaitu pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak seranjar. Daripada refleksi pelajar, didapati 87% pelajar gagal menggunakan fungsi dengan betul. 93% pelajar menyatakan mereka keliru dengan fungsi-fungsi dalam topik pemboleh ubah rawak. Keadaan ini menyebabkan 80% pelajar kurang yakin dan hilang minat dalam pembelajaran pemboleh ubah rawak. Daripada refleksi pembelajaran bermakna dalam pendidikan, pengintegrasian digital dalam PDPC dapat membimbing pelajar ke arah bidang STEM. Secara tidak langsung, pembelajaran bermakna juga tercapai dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian tindakan ini dilaksanakan dengan berpandukan model kajian tindakan Kamis dan McTaggart 1988. Penyelidik memulakan kitaran kajian dengan membuat refleksi peringkat awal, merancang aktiviti dan bertindak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar, membuat pemerhatian dan membuat refleksi selepas setiap aktiviti yang dijalankan. RV-TAP diperkenalkan kepada pelajar untuk membantu pelajar dalam mengenal pasti fungsi-fungsi betul dalam penyelesaian soalan pemboleh ubah rawak supaya dapat menyelesaikan masalah pembelajaran pelajar. Seterusnya, RV-TAP dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan soalan pemboleh ubah rawak. Objektif utama kajian tindakan ini adalah untuk meningkatkan tahap prestasi pelajar dalam topik pemboleh ubah rawak, meningkatkan kemahiran pelajar dalam membezakan fungsi-fungsi pemboleh ubah rawak dengan RV-TAP. Kajian ini melibatkan 15 orang pelajar program 1 tahun, tutoran di HG 30, semester 2, sesi 2021 dan 2022 di Kolej Matrikulasi Kedah. Kumpulan pelajar ini mengambil subjek biologi, fizik dan kimia di semester 1 dan mempunyai pencapaian sekurang-kurangnya C dalam PSPM 1. Pelajar diberikan 30 minit untuk menyelesaikan 2 soalan ujian pra. Keputusan ujian pra direkod dan dianalisiskan. Penyelidik memperkenalkan RV-TAP untuk membantu pelajar membezakan fungsi-fungsi dengan mudah, cepat dan tepat. Ujian pos dilaksanakan selepas seminggu intervensi PDPC RV-TAP dilaksanakan. Keputusan ujian pos direkod dan dianalisiskan mengikut tahap prestasi.
Analisis menunjukkan bilangan pelajar yang memperolehi tahap prestasi cemerlang dan kepujian meningkat secara mendadak. Ini menunjukkan PDPC berpandukan RVTEP berjaya meningkatkan prestasi pelajar dalam topik pemberi ubah rawak, terutamanya dalam membezakan fungsi. Refleksi kajian terhadap pelajar. Pelajar menunjukkan minat dalam topik pemberi ubah rawak. Pelajar menjawab soalan ujian POS dengan penuh keyakinan. Ramai pelajar menyatakan mereka dapat membezakan fungsi-fungsi untuk pemberi ubah rawat diskrit dan selanjar dengan jelas dengan berpandukan RVTEP. Refleksi kajian terhadap penyelidik. Penyelidik berasa gembira dan puas hati apabila melihat keputusan pelajar meningkat secara mendadak dalam ujian POS. Keputusan ini memberi semangat dan keyakinan kepada penyelidik untuk melaksanakan PDPC dengan menggunakan RVTEP. Refleksi tentang proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran bermakna dapat dipupukkan dalam PDPC berpandukan RVTEP. PDPC dengan menggunakan teknologi merupakan satu amalan yang baik supaya dapat menggalakkan pelajar terus aktif dan positif dalam pembelajaran dalam kelas. Analisis kajian. Tindakan ini menunjukkan objektif kajian tercapai. Prestasi pelajar meningkat selepas intervensi pengenalan penggunaan RVTEP dalam pembelajaran topik pemberi ubah rawak. Keberkesanan RVTEP dalam kajian tindakan ini menggalakkan penyelidik untuk berkongsi hasil dapatan kajian tindakan ini dengan pensyarah-pensyarah lain supaya amalan pengajaran terbaik ini dapat memberi manfaat kepada pendidik dan pelajar-pelajar. Sekian, terima kasih.
Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tahniah diucapkan kepada para pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka, berakhirlah sudah sesi kita pada hari ini. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung lagi pada sesi seterusnya. Sekian, terima kasih.